Okey, kalau line-line saya putus-putus nanti maklumkan Dia petang-petang ni biasa memang dia akan jadi. Okey, saya dah record. Right, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari Rabu 2 hingga 4 petang. So, 408. Alright, so sekarang ni ada team. Ada 3 yang tak muncul lagi ni. 2 tak sihat, 3 kahwin. Okay, so kita akan start. So for today, kahwin masuk dah? Belum, kan saya saya tak perasan. Kalau ada nanti tolong maklumkan Okay, so untuk hari ni kita akan buat lab session. Okay. Okay, so start from minggu ni kita dah quite busy lah you all quite busy. So ada banyak benda yang kita kena buat nanti. So dia depends on situation. Kalau kita boleh settle cepat, cepatlah kita boleh habis. Okay. Alright, so we are now in week 4. Okay. So we are supposed to be here. Okay, so we are supposed to be here. Okay. So, topic for this week is NoSQL, right? So compared to the last week, last week is covers SQL and based on the Oracle, right? So for this week, okay, we already covered in lecture non-structured data and NoSQL and also types of NoSQL database. So for today, right, so the lab here is something related to the MongoDB. Okay, kita ada around 2 weeks to cover for non-structured, especially MongoDB ni lah for NoSQL. Okay, so hari ni kita tak nak delay. Mungkin kita akan ambil masa sikit. Okay, kita akan buat installations for MongoDB untuk kita tengok contoh how to use NoSQL using MongoDB. Kita dah cover dah during the lab, during the lecture. So hopefully kita boleh nampak the relationships between the lecture and also the labs. Okay, so hari ni kita buat sama-sama lah sebenarnya saya sengaja je tunggu untuk nak buat sama-sama dengan you all. Okay, dan saya dah buat installation tu di PC lain lah. Untuk PC ni saya tak buat lagi. Okay, apa yang saya nak sekarang ni kita buat sama-sama. Kalau kata siapa cepat, siapa lambat nanti kita tunggulah, sebab installation ni sepatutnya tak jadi masalah sangat, cuma mungkin in terms of internet lah kita tengok. Okay, so sambil-sambil you dengar saya cakap ni dan tengok apa yang berlaku. Saya nak semua sekali open you punya any browser, okay, dan pergi dekat especially Google lah kalau takut kat Yahoo kan dia jumpa benda lain pula. Okay, so Google kataan MongoDB. MongoDB saja macam yang you nampak dekat saya ni. Okay, just Google sahaja MongoDB, tekan enter. Okay, mungkin kita akan buat sama-sama. So kalau kata saya perlu laju, tak ada masalah lah. Mungkin siapa yang tertinggal tu nanti just follow je saya dulu. Tengok je apa saya buat, nanti saya akan bagi balik video ni, termasuk video lecture yang hari Isnin tu nanti. Okay, so cari, once you all dah search for MongoDB, okay, nanti you cari kat bawah tu, pastikan cari MongoDB Community Server. Alright, MongoDB Community Server. Okay, kami dah masuk. Okay, and then you klik je dekat community, MongoDB Community Server. Yang lain tu tinggalkan dulu. Okay, klik OK. Alright, so nanti just double check dekat sebelah kanan ni, di ruangan sebelah kanan ni, kalau you nampak dekat sini ni, available downloads ni. Okay, it depends on your PC and also Windows. Okay, kalau kata sekarang ni, kalau kata you all refresh balik ke, nanti dia akan double check lah dengan you all punya PC. So you all guna apa dan sebagainya, nanti dia akan reflect balik dekat sini. So for example, kalau katakanlah macam saya sekarang ni, saya gunakan Windows 10. Okay, Windows 10. Kalau you all ada yang menggunakan Windows yang lama ke, Windows 7 ke, Windows 8 ke, okay, kena gunakan version yang dia suggest kat sini. So kalau Windows 10, you all boleh gunakan version 4.4.1.
andai kata siapa yang guna version yang lama, Windows yang lama, saya suggest gunakan 4.0.2. Okay, 4.0.2. Tapi kalau siapa yang PC baru, laptop baru, and also mungkin dah lama tapi Windows 10, boleh guna 4.4.2. Okay, so this is in terms of the compatibility lah. Nanti kalau kata dia macam tak sesuai, nanti boleh uninstall, install balik yang lama lah, yang version 4.0.2. Jangan ambil yang 3.6 ni, dah quite old ni, dah lama dah ni. Windows 8, Windows 7 boleh guna 4.0.2. Kalau sekarang Windows 10 kita guna ni. So yang platform kita Windows and then also MSI. Okay. So kalau dah settle, you all boleh double check balik lah. So normally kalau you all refresh nanti nampak dia akan seolah-olah macam dia double check balik dekat sini. Nanti dia akan compare dengan you all punya PC. So boleh follow lah apa yang dia suggest kat sini ni. Kecuali kalau kata you all nak guna yang version lama, should be okay. Okay, so sekarang ni saya nak you all klik download. Klik download sekarang. Okay, saya dah download awal-awal lah. So kita tunggulah siapa yang mungkin lambat. Okay. Mungkin internet slow ke apa ke, mungkin kalau tak boleh settle hari ni, just tunggu je, nanti boleh buat slow-slow. Tapi yang lain tu, siapa yang dah ready tu, just download sahaja. Okay, so kita nakkan file MongoDB ni. Okay, saya dah buat awal-awal. Saya dah buat awal-awal sebab saya tak nak nanti ambil masa. Tapi untuk you all, saya tunggu jugalah. Sebab kita nak buat sama-sama. Okay, so you all download sekarang. Okay, contoh macam saya sekarang ni, saya dah ada yang ini ni, saya dah download ni, MongoDB Windows 8 x86 64 4.4.1. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, so you download, nanti simpanlah kat mana-mana yang sesuai. Okay, buat sekarang. Jadi depends on your punya apa tu, PC lah ataupun internet sekarang ni. Kalau siapa yang ada internet lagi macam ni so saya dah download ni, and then hari ni mungkin ada yang baru release ni. Okay, mungkin berbeza dengan apa yang saya simpan kat sini. Saya tak apalah, tak ada masalah. Kalau kata you nak guna yang ni pun boleh, nak guna yang dia suggest pun boleh. Okay. Dan kalau tu you just download sahaja. Okay. Ni macam ada version baru ni. Semalam je saya baru download. Version dia 4.4.1. Yang ni kalau you perasan. Okay, yang ini yang saya download semalam je ni. 4.4.1. Pada 11 hari bulan 3, tapi hari ni dah jadi 4.4.2 RCO. Saya tak apalah, saya guna 4.4.1 lah. Saya ambil yang ini ni, cara ni 4.4.1. Yang ni baru release ni, sehari je selang ni, dia dah release yang baru. Okay, so tak apa, dia depends on your PC. As long as dia boleh jalan nanti should be okay. Okay, sambil-sambil tu kalau ni, this is a community server. Maksud dia kita akan setkan kita punya PC laptop as a server. Sama macam Oracle jugalah konsep dia. Maksud dia kita install and then dia akan jadikan PC kita ni sebagai local host lah, sebagai server. So nanti kita boleh run secara local saja. Kita tak perlu internet dan sebagainya. Okay, so dah start download belum? Siapa yang dah start download, mungkin internet laju yang dah siap dan dah settle habis download. Semua buat sama-sama dah ke belum ni? Senyap je ni? Business email tak tulis apa? Email sendiri Business email, saya download tak ada business email pun. Kejap. Okay, double check balik. Bila download tu, dia biasanya tak ada, dia minta. Jangan install lagi. Dah install ke? Dia tak ada minta pun. Okay, double check balik. Belum. Okay. Type je MongoDB and then cari MongoDB Community Server. Okay, dia ada banyak sini ni. Okay, MongoDB Documentation lah macam-macam ni. Cari yang ini. MongoDB Community Server. Okay, jangan cari yang Atlas ke apa ni, tak ni. Okay, bawah ni. MongoDB Community Server. Okay. Okay, just klik. Okay, download. Okay, nanti tengok dia double check kat sini kalau perasan. Okay, dia akan. Dah boleh. Okay. So kalau ditanya email ke apa ke, saya tak pastilah kena set lah. So far download ni tak ada pula dia minta. Okay. Tapi kalau dia minta isi lah email masing-masing tu. Okay. Dah settle lah. Ada yang dah, ada yang belum. Okay, saya lupa sebelum tu. Sambil-sambil, so tulis juga nama IC pula ID and also your groups in the chat room.
Okay, ada yang dah settle ni, Miza, Amir. Okay, tulis you punya ID, nombor ID semua tu lah. So far saya tahu ada 2 je tak ada ni. Dekat dalam ruangan chat room. Dan jangan lupa juga dekat You Future sambil tu. Okay, settle lah Okay, cuba download dulu. Seperti biasa, siapa yang dah siap, siapa yang belum lagi lah? Tanya yang belum lah. Siapa yang belum? Yang belum habis lagi download? Saya belum, sir. Okay. Alright, tunggulah dia. Saya try semalam pun dalam less than 5 minutes kot. Itu internet laju lah tu. Dia dalam 200-300 meg je. Saya belum lagi, sir. Okay, tak apa. Okay, kalau siapa yang tertinggal sekarang, tak apa. Nanti video ni ada. Nanti saya ulang balik lah. Don't worry. Ataupun nanti saya akan post dekat YouTube. Boleh tengok balik lah. Okay. Okay, dah settle. Okay. Kalau you nak ambil yang version 4.4.1 pun boleh. Itu yang current. Right. Saya tunggu dalam 5 minit lagi. Dalam 2.25 nanti saya start dah. Saya akan start, kita buat sama-sama lah. Installation ni pun kalau tak ada apa-apa dia sekejap je. Installation dia sekejap je. Tapi follow saya Saya pun sebab saya semalam saya dah test dekat PC lain lah. PC ni saya tak test lagi. Saya pun tak tahu ni, takutkan tiba-tiba sepau jalan ni kan ada something wrong. Nanti kita tengoklah macam mana. So far saya dah test dekat PC lain tu, should be okay. Okay, Syaril, off-cam mic. Sorry. Habis. Borak pun boleh dengar ni. Okay, sambil-sambil tu tulis nama, nombor ID and also your groups. Okay. Okay. Yang dah boleh komen dah kat sini. Yang dah settle download. Supaya saya boleh nampak lagi lah. Okay, Aina dah, Syaril dah, Azira dah. Okay. Mana internet laju tu sekejap je lah. Tak ada masalah pun. Dia dalam 200-300 meg macam tu lah. Berapa ratus meg ni? Dalam 221 MB. Okay, Muzaimi dah, Iqbal dah, Azira dah. Okay, Zatul dah. Alisha pun dah. Okay, Zatul. Sedang download kat web. Okay, tak apa. So kalau boleh kita buat sama-sama lah. Untuk hari ni kita try settlekan yang ini. Minggu depan nanti kita sambung sikit lagi. Kita ada 2 session je untuk MongoDB ni. Sebenarnya dia quite simple je lah. Untuk just to differentiate between kita punya apa tu, SQL and also NoSQL. Okay, sambil-sambil tu nanti you all go to, siapa yang dah siap tu sambil kan kita nak tunggu, saya bagi dalam 4 minit lagi ni. Okay, go to You Future. Okay, nanti you all download file ni, siapa yang dah siap. Okay, kita ada lab. Okay, dekat dalam lab tu saya ada buat satu folder MongoDB. Ada satu folder MongoDB. So you all boleh download dulu 2 file ni. MongoDB yang ada bracket 2 ni. Okay. Kemudian MongoDB tutorial PDF. Okay. Boleh download yang ni 2 dan juga kalau nak download yang ni pun boleh ni. MongoDB 4.0.2. Yang ni yang version lama lah sikit. Sekarang ni kita dah 4.2.1. Baru hari ni dah ada version 4.2.2. Okay, tapi tak apa. Dia punya ni simple je. Nanti kita akan guna yang ni dulu. Untuk hari ni kita akan gunakan MongoDB 2 ni dulu. Untuk kita buat, apa tu? Kita test lah kita punya MongoDB ni. Okay, so sambil-sambil tu, MongoDB ni apa dia buat ni sebenarnya? Okay, saya ulang semula lah. Kalau siapa yang macam tak sure tu. So, apa yang kita nak buat ni untuk MongoDB ni adalah untuk kita scan dah dekat sini ni. Okay, so semalam kita dah go through this one non-structure
data ni. So maksudnya kita nak gunakan ataupun kita nak try, nak test, alright, NoSQL. Okay, kita nak test NoSQL. So macam mana kita nak create perkara ni lah, yang macam kita dah tengok semalam ni. Kita ada key value, column, document and also graph ni. Jadi kita akan simpan kita punya information ya, ataupun kita akan store kita punya data ni dalam bentuk dokumen. Okay, yang inilah kita simpan dalam bentuk dokumen. So nanti kita akan masukkan exactly macam mana yang kita dah tengok during the lecture Monday tu. Alright. So nanti kita akan cuba simpan, kita akan cuba store, kita akan cuba delete, update semula dan sebagainya lah. So maksudnya kita nak simpan dia dalam bentuk dokumen, something like this lah ni. Nanti kita akan buat. So hopefully lepas pada nanti dah boleh imagine, sebenarnya kita ada macam ni. Yang SQL dulu kita simpan dalam bentuk structured. Kali ni kita simpan dalam bentuk unstructured. Unstructured tu apa dia? Dalam bentuk dokumen. Okay. So lebih kurang macam ni lah nanti kita akan cuba masukkan. Kita akan simpan dalam bentuk dokumen database. Dia lebih kepada yang ini ni. Okay. So kita akan simpan dalam bentuk dokumen database. Okay. Dan kat sini ni saya dah sebut semalam, kita akan gunakan MongoDB. Ada banyak ni, tapi yang lain ni tak perlulah. So kita explore satu je cukup lah. Nanti konsep dia sama je. Cuma mungkin software dia berbeza lah. Tapi konsep dia sama. So kita nak simpan database kita dalam bentuk dokumen. Okay. Kita kena masukkan contoh macam dokumen-dokumen yang kita nampak dekat sini ni. Ada apa tu? Keyword, ada key, ada value. So dia punya keyword dia dekat dalam ni adalah key and value. Kita kena ada kunci, kita kena ada value. Okay, dan macam inilah kita ada dokumen, dan apabila kita ada banyak dokumen, dia akan jadi collection. Kita akan tengok hari ni yang mana satu dokumen, yang mana satu collection. Okay, so kita boleh create the collection, dan inside the collection kita ada dokumen. Okay, so yang ini dokumen database ni lah. Kita simpan dalam bentuk database dia bucket, collection, document, attributes and also index. Okay. Okay dah. Cuba komen siapa yang dah settle. Okay, dah. Dah download. Okay. Kawin dah. Ada susah. Okay, siapa yang belum habis lagi? Mereka okay, Atika belum. Okay. Saya bagi seminit lagi. Saya okay, belum tak apa, nanti boleh tengok dekat skrin saya. Nanti bila dia dah siap, nanti saya rasa sekejap je. Dia dah siap, nanti sekejap je nak install tu. Yang penting sekarang ni nak download tu lah. Okay. Siapa yang dah siap, kita cuba install Okay, so apa yang berlaku dekat sini, you all cari balik file yang you all dah download tu. Okay, MongoDB ni, just macam biasalah kalau nak install, kita double click je. Okay, follow saya. Hopefully PC saya ni pun tak ada isu lah Okay, dia kadang-kadang dia suspend juga ni. Okay, kita welcome to MongoDB. Macam biasalah, kita klik next. Okay, as usual, kalau ada end user license, we just accept the terms in the license agreements and then click next. Okay, so for choose setup types, choose complete lah. Choose complete, jangan custom ni. Okay, kita nak dia complete. Okay, so click just complete. Okay, so make sure siapa yang belum install, siapa yang belum ambil download, tak apa tu, tengok skrin saya ni. Okay, just check je ataupun tick the install Mongo DSS service. Okay, yang lain tu just follow je, and then kita ada directory dekat sini ni. Directory ni Saya pilih yang complete yes, complete. Okay, and then kita ada data directory ni. Kalau nak ubah boleh, tak nak ubah pun boleh, tapi normally tak payah ubah lah. Tapi nanti you kena ingat dia simpan dekat mana ni, sebab kita kena panggil balik directory ni. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia tulis C program files MongoDB server 4.4 data. Okay, tak apa, nanti kita cari balik data directory ni. Kalau boleh jangan ubah lah. Kalau siapa yang biasa tahu simpan kat mana tu tak ada masalah. Tapi nanti kalau make sure tahu nak cari kat mana lah. Okay, kemudian kita klik next. Okay, install MongoDB Compass. Okay, untuk yang ini, ni jangan siapa telajak siapa telajak ni dia kena tunggu lama sikit. Install MongoDB Compass. Okay, yang ini kalau boleh jangan check dulu, uncheck dia. Install MongoDB Compass. Okay, Compass ni sekiranya kalau kita nak gunakan online.
Okey. So untuk kita ni kita tak adalah nak guna sampai hujung semester dan kita nak gunakan dalam 2 minggu je lebih kurang dan termasuk sedikit exercise nanti. So kita tak perlukan yang internet ni lah, MongoDB Compass ni. Kalau install nanti jadi lambat. Kat sini dia makan masa sikit, mungkin dia ambil masa dalam 5 ke 10 minit lah bergantung pada PC. So uncheck dekat sini okay, dengar baik jangan laju-laju sangat, kan takut the next dia terlepas yang ini. Okay, for install MongoDB Compass ni, just uncheck. Okay, kemudian klik next. Okay, kemudian barulah install. Okay. So tunggulah dia akan install. Mungkin ada nanti dia akan keluar something, tekan yes je. Okay, follow je. Tengok macam mana ni. Okay, ingat klik next, select complete and pastikan uncheck. Jangan pilih install MongoDB Compass. So kemudian biar jalan lah. Okay, kalau macam ni contoh dia tanya apa ni, device, yes je lah. Dia jangan klik no pula kan, dia skip. Okay, kalau macam ni pun, setup file service, dia cannot updated, dia running. Okay, klik OK je. Klik yes and also klik OK. Okay, normally kalau PC laju, PC baru, RAM tinggi, sekejap je. Dengan syarat jangan install yang Compass tu tadi. Okay, so kalau tengok saya punya ni dah settle lah. Okay, nanti kita buka balik. Okay, saya nak tunggu yang lain siap dulu. Sir, Yes. saya terlepas lah. Okay, kat mana? Yang saya nak tunjuk. Okay, kejap. Okay, kalau restart ni saya rasa saya tak perlu restart lah. Tapi kalau restart kan, kalau ke ni kan restart kan habis. Kalau boleh saya klik no lah nanti. Okay, tu je dulu. Mana? Okay, dia simple je. Just klik download. Okay. Sir, Yes. saya punya dia ada tekan close the application and attempt to restart them ataupun do not close application, a reboot will require. Okay, kalau restart kan dia akan terputus. Okay, reboot. Klik Reboot. tu lah. Yang betul sekali lagi, baca. Dia ada first close the Kalau application. boleh habiskan installation dulu. Habiskan installation dulu. Lepas tu Okay. biarkan ke saya? Biar dulu, biar dia jalan dulu. Alright. Biar jalan dulu. Sebab tapi nanti kena restart juga nanti. Okay. Yang Okay. lain? Macam saya ni pun dia minta restart juga ni. Okay. Sama, saya Okay. pun kena restart. Okay, kalau boleh klik no dulu. Klik no dulu. Kan kalau saya restart kan habis kita terputus semua ni kan. Okay. Klik no dulu. Saya pun tak tekan apa-apa lagi. Kalau you all klik no dulu, nanti kena restart semula. Okay. Okay, so macam kita macam you all ni, kita baru install baru ni, by right boleh klik no je lah. Kalau macam contoh you all dah install yang version lama, kemudian install yang version baru, mungkin kena restart. Kalau tak nanti dia tak effect. Itu maksud dia. Okay lah ya. Apa soalan tadi? Okay, ada yang nak tanya? Ada nak tanya tak? Okay, nanti saya pun nak kena test juga ni. Kalau saya klik yes, apa jadi? Klik no, apa jadi? Okay. Sir, Saya takut juga kalau saya pun kena restart. Okay, apa dia? saya nak tanya yang ulang balik Kalau yang siapa nak restart lagi. ingat tak? Yang mana? Yang 4 Dengar, saya dengar. Oh, Pak restart ni. Okay, ni. Kalau tengok dekat skrin saya ni. Okay. Alright, kalau boleh, klik no dahulu. Okay, kalau dia minta restart tu, klik no dahulu. Kita try dulu. Boleh masuk tak boleh masuk. Okay, kalau tak boleh masuk, nanti kita sama-sama restart, kita masuk balik lah dalam ruang ni. Okay. Tapi kalau boleh, klik no dulu. Sebab biasanya kalau restart ni, contoh, kalau kita dah install yang version lama tadi, kalau kita dah install version 4.2 contohnya, kemudian kita install version baru. So kalau kita dah install version baru, kita kena start lah. Kalau tidak, yang version baru tu nanti tak akan take effect, dia tak akan defect. Nanti dia akan still baca yang version lama. So untuk kita ni, kebanyakan lah semua ni, termasuk PC saya sekarang yang you nampak ni, saya tak pernah install lagi MongoDB ni. Jadi kita try no dahulu. Supaya dia tak restart PC tu.
Kalau kata kita tak boleh run nanti, kita beramai-ramai lah kita restart ni. Okay, faham Klik no dulu so far. Kita takutkan restart kan satu hal kan, nak restart PC pun lama kan. Okay, kita cuba dulu, klik no. Saya tak nak klik lagi, tunggu semua habis dulu. Okay, takutkan saya terkeluar nanti. Okay, semua dah boleh ke, dah sampai dekat finish ke? Saya paksa download semula. Okay, Syaril paksa download semula. Okay, tak apa, download semula. Saya dah sampai dah habis finish dah. Okay, dah finish dia keluar macam Sir, saya saya tu kan? dah tekan. Tekan no. Tekan dulu lah. Tekan no. Kalau perlu restart nanti kita restart semula. Okay, ni sepatutnya simple je. Semalam saya install pun dia tak ada minta restart ni. Okay, hopefully dia boleh run lah. Kalau tak boleh run dengan saya sekali kan, PC ni kena restart. Tapi tak apalah, PC saya nak restart cepat, nanti kita masuk balik lah. Tak balik boleh. Yang mana? Sekejap, saya buka kamera sekejap. Okay. Okay, dah sampai dekat mana dah? Yang ni. Saya tak nampak kejap saya besarkan. Sir, kalau keluar finish tu tekan finish je ke? Yes. Kalau dia minta restart no. Okay, apa tadi ni? Syah ni siapa ni tadi ni? Okay, dia tulis apa tu? Service configuration. Saya sampai situ. Lepas. Oh, yang ni next je kan? Kejap. Jangan sampai terlepas yang Mongo Kompas tu. Sekejap siapa bercakap ni? Saya tak boleh besarkan. Sekejap saya besarkan dia punya screen. Okay, dia tulis apa tu? Service configuration. Yang Tak dengar. service configuration. Saya tak nampak lah. Kecil sangat. Ni dekat mana ni? Dekat handphone Ni yang saya kata yang ada location tu yang kena ingat tu. Saya rasa ni. Oh, okay. Next je. Itu next je. Tak ada apa. Tak ada apa. Tapi pastikan klik yang atas tu lah, DB as a service tu. Klik next je. Okay, sampai dia ada satu tu dia minta install Kompas tu. Tu uncheck. Okay, apa dia? Time saya tekan install tu, dia tulis this installation package is not supported by this processor type. Okay. Cari yang version yang lama, yang 4.0.2 tu. Jangan install yang 4.2.2. Yang ni Download semula 4.0. 4.4.1. Jangan ambil yang tu. Ambil nanti yang 4.0.2. Boleh pilih. Okey. Perasan tak? Yang ini So, pergi dia dekat version tadi ni. Okey, tengok skrin saya. Pergi dekat version ni, pilih 4.0.2. Jangan pilih 4.4.1 ni. Pilih 4.0.2. Download yang ini. Select yang ini dulu, kemudian baru download. Download semula. Mungkin PC tu Windows apa? Windows 8 ke Windows 10? 10. Windows 10 tak apa, cuba yang lama. Saya try satu Windows 10 pakai 4.0.2 pun boleh. Version lama tak ada masalah. Saya takut yang ni dia tak compatible. Okay. Try ambil. Okay. Lain. Cara dia sama je, cuma sampai dekat, okay, dekat sini ada satu installation tu. Ada satu contoh kat sini ni. Okay, bila sampai dekat sini ni, perasan tak ni? Ni ada, tengok skrin saya ni. Yang ini kena hati-hati. Bila sampai dekat install MongoDB Kompas, pastikan uncheck di ruangan bawah ni. Okay, nampak tengok skrin saya sekarang. Kalau you all dah pun tak apa, tapi nanti installation ni jadi lambat sikit lah. Itu je. Sebab apa? Nanti dia akan installkan yang MongoDB Kompas tu. Okay, so just uncheck je. Kalau kemudian kalau kata you all nak install semula ke nak guna, boleh gunalah, tak ada masalah. Untuk yang kali ni just uncheck je. Okay dah. Yang ni tengok PC saya ni. Okay, yang tu kalau you nampak ni. Kemudian klik next. Kemudian bila next nanti baru nanti dia akan start install lah. Okay, siapa lagi ada masalah? Siapa yang dah sampai finish, dia suruh restart tu, kalau boleh no dulu lah. Macam saya ni pun sekarang ni saya nak klik no dulu.
Saya dia tak Okay. suruh restart pun. Tak payah restart, bagus lah. Okay, dah finish kan? Nanti dia try buka balik. Okay. Okay. Yang mana yang dia tak suruh tu, should be okay lah. Kemungkinan besar pun saya pun nanti kan kena restart. Kalau saya kena restart dia, saya keluar, saya masuk balik, dia join balik lah. Sebab dah tak perlu nak tak perlu nak approve dah ni. Kalau join semua nanti kan tak ada masalah lah. Okay. Siapa yang masih lagi tak siap? Syaril lah saya salah. Installation ni sepatutnya simple je lah tengah download. Okay, so tak apa. Okay, tak apa, slow-slow, jangan terkeluar lah. Kalau terkeluar nanti mungkin boleh tengok semula lah video ni Okay, so siapa lagi yang belum siap lagi? Atika dah okay dah? Atika dah okay? Ya, kemarin sudah. Okay, saya tanya siapa yang belum je lah ni? Siapa belum? Ni siapa ni? Sir. Sir. Yes. Tadi kan saya suruh Yes, saya dah dengar. restart tu saya suruh tekan no So bila saya tekan no dia macam back balik. Dia tak ada apa-apa pun. Tak apa, maksud dia macam dia habis je. Oh, faham? Kan? Tak apa. Kita nanti kita panggil balik software tu. Tak apa. Okay, tunggu arahan seterusnya. Okay, sebab kita tak nampak benda ni dalam bentuk Windows ni. Dia bukan, kita tak gunakan Windows ni. Okay, nanti kita double check balik Okay, dah. Semua dah So tadi saya dah terklik Kompas tu tapi dia dah habis install dah. Okay, tak apa. Kalau dia cepat dia okey je. Kita tak guna pun tapi tak apa, should be okay. Cuma kita tak guna lah. Okay lain? Tak ada semua okay, so next step, kalau siapa yang belum tu just follow je dulu, tengok dulu. Next step, apa yang kita nak buat ni, okay, pergi dekat file ataupun sekejap. Okay, pergi dekat, nampak skrin saya tak? Saya tertekan something ni. Nampak tak? Nampak skrin saya tak? Boleh nampak ke tak boleh nampak? Nampak. Nampak sir. Okay, pergi dekat file ni, okay. Type perkataan services. Okay, ingat lagi tak services? Okay, type perkataan services. Masa kita buat Oracle, kita buat benda yang sama ni kan? Okay, kemudian pergi dekat somewhere, kemudian tekan JM. Kita nak cari MongoDB. So kalau dia dah install, maksud dia akan ada dekat dalam MongoDB kita. Okay, contoh kat sini dah nampak dah MongoDB server. Okay, yang pasti kita nakkan, terpanjang tu kat description dia. Okay, kita patah balik lah, panjang sangat ni. Alright. Okay, MongoDB database. Kita nak pastikan dekat sini status dia running and startup dia automatic. Kalau dia manual ke apa, ubahlah. Dan ni network, ada apa lah ni as a network service. Tadi saya sebut kita akan as a network service. So semua double check balik. Pastikan MongoDB tu dah ada dekat kita punya services ni. Maksud dia dekat kita punya background belang lah. Server tu. Apa yang kita buat masa Oracle dulu tu, kita guna benda sama juga ni. Okay. Plan. Saya tak dapat sir, saya tersangkut tadi. Saya pun terlepas juga sir. Terlepas yang mana? Yang macam dah habis install ke belum? Yang macam mana sir boleh terbuka yang saya cari MongoDB ni? Macam mana saya cari services tu? Saya ulang. Okay, pergi dekat search ni, type here to search. Kalau nak pergi guna control panel pun boleh. Ingat tak dulu kita pernah buat control panel tapi itu jauh, itu panjang. Kita cari kat sini, type je berkata services. Okay, dekat sebelah Windows nak shutdown tu. Jumpa Okay, type je perkataan service, enter. Lah services ni. Kalau siapa yang dulu kita install, ingat lagi lah. Kita pernah guna services ni, saya pernah tunjuk. Okay.
klik je, highlight je mana-mana, kemudian tekan M lah, tekan M supaya nak cari perkataan MongoDB server. So nak yang ni just nak make sure yang kita ni dah install lah, yang apa yang kita buat tadi tu dah install. Okay, jumpa tak? Pastikan jumpa macam dekat skrin saya ni, MongoDB server running automatic. Okay, kalau jumpa maksud dia dah install lah tu. Cuma Sir, screen tu dekat services je sir. Dekat services dia sangkut ke apa? Sebenarnya dah sangkut. Okay, ni boleh nampak saya gerakkan skrin ni? Tak ada apa-apa perubahan. Tak ada apa perubahan Saya stop sharing. Saya share balik. Sekejap Okay. Nampak? Nampak dah skrin saya? Nampak tak dia moving? Nampak sir. Cara sok. Okay. Alright. Okay, so sekarang ada services ni. Ada MongoDB server tu, pastikan dia running and then dia punya startup type tu automatic. Okay, dah. Okay, kita dah dekat sejam dah ni. Tapi saya tak ada MongoDB sir. Tak dengar apa dia? Kawin dulu, kawin kan? Okay. MongoDB tu tak ada kat saya. Dia dah habis install ke belum? Dah sir, tadi saya dah tekan okey ikut steps tu, sudah hilang. Tak ada MongoDB ni. Okey, cuba buka balik services tu, jumpa tak? Ataupun kalau tak, kawin kena restart. Okay. Tapi nanti join balik lah. Okey, yang lain? Nanti bila restart, check balik. Ada tak MongoDB tu? Macam yang nampak dekat skrin saya ni. Okey, yang lain? Tadi apa soalan tadi? Okey, boleh nampak Yes. Yes, apa? Cakap this installation package is not supported. Still lagi tak supported Ni Syaril ke? Ya. Okey. PC tahun bila ni? Lama dah kot. Lama dah. Lepas tu install Windows 10. Windows tu pirate ke tak? Entah, Windows tak boleh pirate. Sebab hari tu ada pergi hantar kedai nak apa? Backup apa semua recovery, install lah Windows 10. Okey. Okey, cuba yang lain ataupun boleh cuba 4.2.1 ni. So maksud dia kena cuba yang mana-mana yang boleh lah. Kalau tak boleh juga kena pakai 3.6.2 ni. Itu yang last option lah ni, kita pakai yang version yang lama. Pakai 3.6.2. Okey, Syaril kena try lah sebab saya tak tahu. Kena try. 4.2.1 ya. 4.2, okey, try yang ni. Try tu. Okey. Sebab yang inilah antara yang mungkin ada 1-2 isu lah sebab saya tak pasti PC masing-masing kan. Tapi normally siapa yang tak kacau datang daripada Windows yang apa tu original, daripada kedai dan sebagainya, tak ada buat apa-apa, should be okay. Mungkin yang ada yang dah kacau tu kadang-kadang kita tak sure dia punya version tu berapa dekat belakang tu. Sebab tu kena tengok kat sini ni yang macam saya mention awal-awal tu. So kalau siapa yang macam tak boleh, kena try lah satu-satu sini. Dalam kes ni Syaril lah nampaknya ni. Orang lain macam dah okey Okey, tak apa. Syaril nanti kalau terlepas boleh follow semula lah. Okey, dan yang lain semua dah okey tak? Yang lain semua dah okey? Okey. Alright, saya kena proceed ataupun saya tunggu dalam seminit lagi. Saya rasa semua orang dah okey ni kecuali Syaril lah. Okey, so kita nak test kita punya MongoDB ni. Okey, so untuk nak test MongoDB ni, right, saya tutup semua. Kita kena gunakan command screen. Okey, yang ini ni, you all type dia perkataan CMD dekat search tu. Okey, kita nak kena cari command prompt. Okey, type dia macam saya ni, CMD. Command, CMD tu untuk command prompt ni kat atas ni. Yang skrin hitam tu. Dulu kita tak guna skrin hitam kan masa buat Oracle. Masa buat Oracle tu, kita guna semua Windows. Kali ni kita kena guna skrin hitam ni. Okey, mungkin ada software lain ataupun mungkin ada yang lain tu dah guna Windows, should be okay lah. Tapi saya tak akan tunjuk lah kita gunakan MongoDB ni. Okey dah? Okay, once kita dah dapat command prompt tu, just keluarkan sahaja command prompt ni. Yang ini you all kena tengok baik-baik, perhati elok-elok. Okay. Hopefully dia boleh jalan. Yes. Saya baru dekat services tu.
Tadi dia macam start line saya. Okey, tak apa. Di situ ada MongoDB tak? Ada? Kalau ada, okey, type je command dekat sini. Dekat search tu, type je CMD untuk nak keluarkan command prompt ni. CMD. Okey. Tak apa, nanti ada video lain lah saya akan supply untuk tengok balik yang ni ataupun tengok video ni balik nanti pun tak ada masalah lah CMD. Okay, mungkin boleh letak sebelah-sebelah. Okay, and then nanti open file yang saya minta you all download dekat apa tu UFuture tu, nama file tu MongoDB ni. Okay, MongoDB Alright, kita letak sebelah-sebelah. Cari file nama dia MongoDB dalam bracket 2 tu. Okay, saya sengaja letak 2 tu senang you all nak cari nanti. Okay, kita letak sebelah-sebelah. Okay, yang pertama kita nak kena test dulu kita punya MongoDB ni. Okay, ada banyak cara lah. Ada cara shortcut, saya tunjuk cara panjang dulu. Okay. So, apa yang ada dekat sini ni, yang ini command-command yang mungkin you all kena, yang pertama nanti kena follow. Kalau tak nanti siapa yang terror gunakan ni nanti command dia sama je lah. Okay, so dalam case ni buat cd, dia macam saya cd space dot untuk kita patah balik. Yang ini semua ni folder directory ni. User, Syamsuddin yang you nampak saya semua directory. Okey, cara nak pergi sekarang ni kita nak patah balik pergi dekat C. Kita nak patah balik pergi dekat C. So type je cd dot. Ni saya tunjuk cara panjang ni. Okey, cd dot untuk kita pergi pada C. Okey, so tadi kalau ingat, kalau kita dah install betul tadi, dah proper install, dia sepatutnya dia akan duduk dekat dalam Windows C. Okey. Program files, and then cari MongoDB. Okay, nampak dah ada folder MongoDB ni. Okay, betul kan? Sebab apa tadi, siapa yang tak ubah path tu, dia akan simpan dekat sini lah. Okay, MongoDB. Kemudian double click, dia pergi dekat server. So yang ini bergantung. Kalau kita install 4.4, dia akan keluar 4.4. Kalau siapa install 4.2, dia akan keluar 4.2. Kalau macam nanti contoh kalau Syaril install mungkin 4.2.1, dia akan keluar 4.2 lah. Okay, so double click dekat 4.4 ni. Okay, kemudian kita pergi dekat dia punya bin ni, binary ni. Double click binary. Okay, kita nakkan application yang bernama MongoD ataupun Mongo sahaja ni. Okay, kita check nanti. Dia mana-mana pun boleh. Sama ada MongoD, kalau tak boleh Mongo, kita klik MongoD. Sebab ini adalah dia punya application. So maksud dia, folder dia nanti duduk dalam C, program files, MongoDB, server 4.4, bin. Okay, itu yang dia punya folder panjang dia ni. So kalau perasan masa install tadi nampak folder ni. Okay, apa yang berlaku sekarang ni dekat sini ni, kita nak cari balik folder tu. Okay, kita just, apa tu? Nanti kita type je perkataan okay, dir So kita akan nampak dekat sini. Kita ada kalau macam folder saya ada tak banyak lah, Oracle, ada program file dan sebagainya. Okey, kemudian kita nak pergi kepada program file. Nanti ada satu video dekat sini. Mungkin you boleh refer balik. Okay, so kita akan pergi dekat sini. Kalau perasan, just type the CD. Pastikan huruf besar, huruf kecil kena jagalah. Huruf besar, huruf kecil. Kalau program, PRO, okay, type dia follow saya. Saya rasanya untuk program file ni semua PC sama je. Okay, CD, program files, enter. Okay, so kita akan masuk ke Sir? Yes. Yang atas tu kita kena buat apa? Yang dot. Okay, CD space dot. Untuk kita nak pergi sampai ke C, sampai ke drive C ni. CD dot, CD space dot. Sir, lepas tu enter macam biasa enter je. CD dot, enter, CD dot, enter, CD space dot, enter. Dia sampai dekat C. Nanti dia akan sampai ke directory C kita lah, paling root kita lah C. Yang ni saya tak pastilah you all pernah belajar ke tidak. Okay, saya tunjuk ni slow-slow ni. So you all boleh follow. Yes. Kita kena type manual Yes, inilah apa yang saya cerita masa kelas
472 ataupun 501 yang saya kata kalau Oracle dia ada dua version kan, satu Windows base, satu DOS base. Yang saya selalu sebut screen hitam, inilah dia. Saya nak you all experience benda ni. Inilah yang dipanggil DOS version ni. So maksudnya kita tak boleh nak tu, kita kena type. Salah type semula. Salah type semula. Sir, Yes. dia kata the system cannot find the path specified. Okay, CD space dot dot. Jangan CD, dia ada CD space dot dot. Okay, bukan CD dot dot dia, CD space dot dot. Okay. Yang ini kalau nak cerita pasal CD, pasal DIR ni sekarang panjang pula cerita dia. Follow je lah saya dulu. Tak apa, nanti ada jalan shortcut dia. Saya sengaja je nak tunjuk jalan panjang dulu ni. Still tak boleh, tak apa, saya tengok saya dulu. Tengok saya dulu Okay, saya contoh CD dot dot. Okay, dia akan patah balik ke root dia tu, ke C tu, nampak tak? Okay, CD space dot dot. Okay, macam tu. Enter. Kalau tak boleh ni, tak apalah, nanti kita cuba. Tapi tadi MongoDB tu bila check ada tak? Tapi ni bukan masalah MongoDB ni, ni masalah command prompt ni. Okay, tak apa, nanti double check balik command prompt tu ataupun nanti mungkin kalau perlu restart nanti Okay, so kita nak buka balik directory kita simpan MongoDB tadi tu kat sini ni. Kalau tengok di sebelah kiri saya ni, okay. Lepas kita install ni, kita akan ada directory. Tak kisahlah directory apa, contoh kalau dekat sini ni ada C, MongoDB, data, DB, contohlah. Ni yang lamanya ni. Tapi kita sekarang ni kita dah install, dia dah ada yang baru, kita carilah kat mana dia simpan. Okay, contoh dia CD, type balik program files. Okay, yang lain follow Kalau boleh buat sebelah-sebelah macam saya ni. Enter. Oh, sorry. Okay. Kalau dia kata you system cannot find the path ni, ejaan kena betul. Saya sebut tadi. Huruf besar, huruf kecil. Kalau file pun dia ada S belakang ni. Perasan tak? Saya ni salah ni kan? Okay, boleh try balik. Ejaan semua kena sama. Huruf besar ada space. CD, dia takkan salah ni. Kecuali kita salah je. Files. Okay? Kita enter. Baru dia akan masuk dekat program files. Okay, kemudian kalau nak tengok directory apa, just type dir saja. Dir stand for directory. So dalam folder program file kita ada directory yang ni lah. So cari, ada tak MongoDB? Ada sini MongoDB ni. So huruf dia, M tu huruf besar, D huruf besar, B huruf besar. Kena type sebab dekat sini dia case sensitive. Okay. Sebelum ni kita tak kisah pasal case-case ni. Jadi bila kita guna screen hitam ni, okay, yang ini dia panggil case sensitive. Alright. Okay, so kita naikkan ke atas, saya naik ke atas. Jadi kita nampaklah ada MongoDB tu. So kita type CD. Okay. MongoDB. Huruf besar, huruf kecil semua kena jaga. Okay, enter. Jadi kita akan masuk dalam folder MongoDB. Okay, kita buat benda yang sama je lah. Okay, nak tengok apa ada dalam tu, kita check directory dir. Okay, dalam folder MongoDB ni ada satu folder nama dia server sini. So kalau ikutkan, okay, tengok apa saya buat ni, jangan buat benda lain dulu. Okay, seolah-olah macam yang saya buat ni tadi lah. Dalam ni Windows, yang ni yang Windows. Ni beza dia sekarang ni. Yang ini Windows, yang ini DOS base. Okay, tapi kita buat benda yang sama. So sekarang ni, siapa yang tak pernah tengok, hari ni saya nak bagi all experience lah. Gunakan dua version yang berbeza. Satu command prompt ni, maksudnya DOS version. Satu lagi yang dah hari-hari kita klik ni, kita panggil video version. Okay, so sekarang ni kita klik program files. Dalam tu ada MongoDB. Kita klik MongoDB. Yang ini pakai klik je kan. Okay, so kalau contoh kat sini sebelah pun dia ada server. Sini pun ada server. Okay, so sekarang ni pergi balik dekat screen hitam ni, command prompt ni. Dia ada server kat situ, kita type CD. Server tu S huruf besar. Pastikan huruf kecil, huruf besar kena jaga. Okay, so dia akan masuk dekat server ni. Kemudian kita type dir. Okay, bila type dir, kita akan jumpa juga folder 4.4. Nampak tak sini 4.4? Sama nampak tak? Okay, hari ni saya kena cerita detail-detail sikit lah. Sebenarnya kalau ikutkan benda ni setengah jam je boleh settle. Tapi kalau saya laju-lajukan, you all tak perasan. Jadi hari ni saya tunjukkan perbezaan dia. Ni macam seolah-olah macam kita belajar basic balik ni. Okay, tapi tak apalah. Hari ni saya memang nak tunjuk benda ni je. Plan ni nak tunjuk benda ni. Sampailah kita boleh run dia punya MongoDB tu. Okay, so sekarang ni you all dah dapat new knowledge lah kalau siapa yang tak pernah tengok screen hitam ni. Okay, so kita dah masuk. Lepas tu kita nak buat apa tadi? Kita nak CD. CD ni untuk kita
open directory tu, cd tulis 4.4. Kita enter. Bila kita enter, so kita akan masuk dalam folder 4.4. Dalam folder 4.4 dia akan ada bin data log. Okay, macam mana kita nak tengok dekat sini, just type dir saja. Dir, dia akan keluar benda yang sama juga. Dia ada bin, data, ada folder log. Apa yang you nampak sebelah kiri saya ni sama dengan sebelah kanan. Ada license, ada readme, ada MPL2, third party, semua sama. Nampak tak? Cuma dua view yang berbeza. Okay, hari ni you all nampak dua view yang berbeza. Satu command prompt, satu lagi Windows yang you all dah sangat biasa ni. Klik je jadi. Okay, so kita nak masuk dekat bin ni. Okay, kita nak masuk dekat bin. So, kita nak buat apa kat sini? Type cd, ataupun kalau nak tengok directory yang ada tadi, cd, bin je lah, bin. Huruf besar huruf kecil jaga, kalau tak nanti dia kata dia tak jumpa. Okay, so kita dah masuk dalam bin, kita tengok directory dia ada apa. Okay, dia akan tulis kat situ adalah Mongo, MongoD CFG, MongoD EXE dan sebagainya. Okay, so kita akan guna yang Mongo je dulu ni. Alright, so kita just type je Mongo. Okay, enter. Okay, pastikan apabila you all enter, dia akan keluar macam ni, MongoDB Shell version 4.4.1. Sampailah dia habis baca, dia patah balik ke root kita ni dekat C ni. Kalau jumpa ataupun dapat macam mana dekat skrin saya ni, maknanya okey lah tu, kita sedang berada di dalam shell ataupun server MongoDB. Okey, step yang pertama kita dah lepas. Okey, yes. Sekarang ni saya open soalan dulu. Type apa tadi saya terlepas. Untuk? Yang ni, kat yang mana? banyak ni. Sebelum banyak-banyak ni. Sebelum banyak-banyak ni. Okey. Ada orang lain terlepas tak? Ada orang terlepas tak? Yang lain okey tak? Saya dah lama dah terlepas. Lama dah terlepas. Okey, saya ulang balik Siapa nak saya ulang balik? Saya ulang balik. Boleh kena Saya nak ulang balik. Kalau tak boleh, Okay, kalau tak boleh tak apalah, tu saya tengok balik video. Tapi banyak sangat lah saya. Banyak? Tak ada, benda ni simple je. Okey, tak apa. Nanti saya ada satu video lagi daripada lecture Shah Alam ni. Okey, video dia lebih ringkas lah. Tapi apa yang saya cerita lah, saya dah detailkan daripada video dia tu. Okay, saya dah buat step by step, follow you all ni. Kalau saya, tak apa nanti saya ada video lain saya support, nanti saya bagi. Selain daripada video yang ini nantilah saya letak dekat ni. Okay, saya ulang balik. Nanti you all tengok balik. Saya ulang balik from scratch. Okay, masing-masing follow Saya ulang balik from scratch. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak open MongoDB tu. Okay, kalau boleh tengok dulu, nanti saya bagi chance untuk you all buat. Kalau boleh tulis dulu apa yang saya type, tulis. Apa yang keluar tak ada masalah lah, tulis apa yang saya type je. Okey, kita nak masuk ke dalam command CMD. Kita nak masuk ke dalam command prompt. Jadi pergi dekat ruangan search kat sini ni, type je CMD. Lepas ni kalau you all dah biasa, nanti you akan nampak lah kita pergi dekat command prompt ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, biasanya dia akan, saya punya ni untuk first time saya besarkan dulu. Okey, dia akan keluar macam ni. Biasanya kalau dekat sini ada nama you all lah, nama you all lah. Tak ada isu. Okay, so sekarang kita nak patah balik ke C ni. Sebab kita nak tengok start daripada, kita nak cari balik path ni ataupun folder yang kita simpan MongoDB tadi tu. Okay, sebenarnya ni cara panjang, don't worry. Kalau terlepas, nanti ada cara pendek, simple je. Kalau saya tunjuk nanti korang menjerit nanti. Saya tunjuk cara panjang dulu. Okay, so apa yang kita nak buat ni, kita nak patah balik ke C tu. Kalau macam ni kita dah ada dekat folder-folder tertentu, kita type je cd space dot dot, enter. So dia akan patah balik ke apa tu, folder yang sebelumnya lah. Okay, kalau macam ni dia tak sampai lagi kat sini, kita type je cd dot dot. Okay, so dia akan sampai dekat root lah, dekat dia punya akar dia ni, root dia panggil C ni. So kita punya drive C lah, senang cerita lah kan. Dah biasa kan, kita dah sampai dekat drive C ni. Okay, so apa yang saya tunjuk kat sini, kita seolah-olah kita berada dekat sini tadi ni. Kita ada dekat Windows, ini drive C kita. Sama, sebelah ni, sebelah kiri pun sama, sebelah kanan pun sama. So sekarang ni kita nak masuk dekat program file, sebab folder MongoDB kita ni ada dekat dalam program file, Mongo server 4.4, bin dan sebagainya. Okey, kita cek satu-satu, kita patah balik. Saya patah balik. Okey, kita pergi balik dekat C ni. Okey, so bila kita dah sampai dekat skrin command prompt ni, kita nak tengok dia punya directory, kita type je dir. Okay, enter. Type je dir, enter, dia akan sama macam kat sebelah ni lah. Ada program file, ada Oracle EXE, ada Windows, ada, okay, semua ada kat sini.
Jadi kita nak masuk kat mana tadi? Program file kan? Sebab kita punya MongoDB tadi duduk dekat dalam program file. Okay, kita type cd program file. Saya dah mention ni, saya dah ulang banyak kali ni. Pastikan huruf besar, huruf kecil, space, semua kena jaga. Okay, contoh kat sini kalau tertinggal S pun dia nanti dia tak keluar. Contoh saya tulis program file kan, tak ada S. Dia tulis apa? System cannot find the path. Sebab apa? Dekat sini ada S, kat sini tak ada S. Okay, type balik lah. Ini dah yang kita panggil command prompt ni. Type lah. Kalau kita salah type, nanti kita kena type balik. Okay? Tapi ada banyak dia ada jalan shortcut dia. Tapi tak apalah, kita tunjuk, saya tunjuk jalan yang susah dulu lah. Okay? So, pastikan dia punya nama, folder, huruf besar, huruf kecil itu sama. Okay, so kita type cd program files, enter. So kita dah berada dalam program files. Ini kita seolah-olah kita klik sebelah kiri tu, kita ada kat sini. Okay, nak tengok apa directory dia, kita type dir. Okay, kita type dir. Okay, so dia akan keluar samalah. Sebelah kanan, sebelah kiri ni. Okay, apa yang kita nampak dekat Windows ni, apa yang kita nampak dekat skrin hitam ni, sama. Itu directory. Okay, so kita nak cari apa? Kita nak klik MongoDB. Okay, so kita nak masuk dalam MongoDB. Huruf besar, huruf kecil kita jaga. MONGO DB huruf besar. Okay. Oh sorry, kena letak cd kat sini. Cd space MongoDB. Okay, enter. Jadi bila kita dah masuk dekat sini, kita nak tengok dalam folder MongoDB tu ada satu aja folder, nama dia server. So kita tengok apa folder dia, dir. So kita akan nampak server je lah kat sini. Server. Ni server ni kan? Ni server, ni server. Okay. Kita nak tengok apa ada dalam server tu, kita type cd, kita nak pergi dalam server tu, server, huruf kecil, huruf besar jaga, enter, so dia akan masuk dalam folder server. Jadi folder server kita ada yang ini, 4.4. Okay, so kalau kita nak tengok, type lagi directory ni, dir, kita akan nampak lah 4.4 dekat sini, sama ni, 4.4, 4.4. Okay, kemudian kita nak masuk dalam folder 4.4 tu, type cd 4.4, enter. Okay, so kita seolah-olah kat sebelah kiri saya ni, dekat Windows ni kita double klik. Okay, dalam tu dia ada bin, dia ada data, dia ada log. Okay, nak tengok, kita type lah dir. So sama tak? Ada dekat sini, ada bin, ada data, ada log dan sebagainya lah. Okay, follow je dulu. Macam kalau siapa confused tak apa. Okay, kemudian kita nak masuk dekat bin je, data log ni kita tak nak tengok lagi. Kita nak masuk dekat bin. So double klik bin ni, dia akan jumpa sini. So kat sini bersama lah, cd bin. Enter. Masuk bin, kita cari dia punya directory, dir. So samalah kat sini. Dia akan ada install Kompas, MongoDB, PBD yang semua itulah sama. Okay. Dan kita nak masuk dekat Mongo exe ni. Kalau Mongo tak boleh, kita pergi MongoDB. So untuk kali ini kita masuk Mongo dulu. Just type je Mongo, enter. Okay, ni yang saya masuk tadi. Siapa yang saya tadi, saya dah sampai dekat sini. So pastikan bila kita enter, dia akan pastikan dia akan klik situ MongoDB Shell version 4.4.1. Sebab tadi kita install version 4.4.1. Siapa yang install version 4.2 ke, nanti dia akan keluar kat sini. Dan pastikan dia tulislah something bla 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 ni, dan dia pergi dekat sini. Okay, so dia akan duduk dekat cursor ni, duduk kat sini. Maksud dia sekarang ni kita telah berada di dalam server MongoDB. Okay, ini step yang paling asas. So next time kalau nak buat, kita kena masuk dulu shell ni. Okay, so far ada soalan? Boleh follow tak? Boleh follow. Boleh follow Kalau kata macam buat tak jadi, tak apa. Nanti bila habis kelas nanti, you try balik. Macam saya mention tadi, pastikan huruf kecil, huruf besar, semua tu kena jaga. Okay? Okay, kita nak buat the next step. Open file ni tadi ni. Okay, MongoDB underscore pula apa tu, bracket ni 2. Alright, so maksudnya untuk installation, untuk run the command ni kita dah settle. So nanti follow je step ni. Untuk run command ni dah settle lah. Kita dah masuk sampailah ke Mongo tadi ni. Ini Mongo. Apa yang saya tunjuk step tadi ni untuk kita buka Mongo tadi ni. Kalau nak faham, nak baca, nanti dekat sini boleh baca lah. To install MongoDB, to open command Windows dan sebagainya. Okay, ni baca. Tapi apa yang saya dah tunjuk tadi, saya dah buat dah proses ni. Okay, dan tadi saya dah sebut, kita telah berada dalam MongoDB Shell. Okay, sekarang ni kita dah berada dalam MongoDB Shell. So kita boleh buat dah MongoDB punya
SQL. Cuma dalam kes ni NoSQL lah punya apa tu? Punya command. Kita akan gunakan NoSQL punya command. Dulu kita gunakan SQL. Kali ni kita gunakan NoSQL. Okey. Untuk hari ni saya nak you all follow je dulu. Nanti kita ada untuk minggu depan lah. Minggu depan kita buat yang ini. Complicated sikit lah. Untuk hari ni saya tak nak tunjuk lagi lah. Sepatutnya saya plan nak buat yang ni sekali ni, tapi rasa macam sekarang ni dah pukul 3-8 minit ni, saya tak nak tunjuk banyak lah, nanti korang confuse. Okay, ni kita simpan untuk buat minggu depan. Okay, so follow saya juga macam biasa. Okay. Description dia ada kat sebelah sini. Saya tak cerita sambil-sambil tu, saya tak cerita description. Apa yang saya cerita sebenarnya dah ada kat sini, tapi nanti you boleh tengok balik nota ni Okay, so kita nak showkan database, kita just follow je, type je perkataan tu. Show, sorry, kat sini pula, sini. Okay, pergi balik kat sini. Show DBS. Okay, tujuan dia untuk apa? Yang ini untuk kita nak tunjuk, nak tengok bahawa dah ada tak database yang kita dah simpan dalam MongoDB ni. Okay, so dalam case kita ni, kita tak create apa-apa lagi database. So ada admin, ada config, ada local je. Semua tak ada, kalau tengok size pun, kosong lagi. So maksudnya tak ada apa-apa. Okay, jadi next step, kita nak use Dominoes ni. Use Dominoes tujuan dia untuk kita nak create a database. Okay, kita guna use Domino ni untuk kita create a database called Dominoes. So maksudnya perkataan Domino ni boleh letak apa-apa je nanti. Untuk hari ni follow je example ni. Okay, kalau dia dah ada, dia tak akan buat lah. Kalau dia tak ada, dia akan create new database. So seolah-olah macam kita create dia punya satu environment untuk database tu. Okay, type je kat sini, use Dominoes. Okay, enter. Okay, kemudian kita akan nampak dia tulis kat situ switch to maaf DB masalah Dominoes. screen dekat Tak nampak? kat Microsoft tadi, Microsoft Word tadi. Microsoft Word start juga lagi. Okay, tak apa. Saya stop dulu, sharing balik. Alright, sebentar. Okay, kalau betul boleh maklumkan balik Sebab saya rasa ni saya punya tu, sebab tu saya pun tak nak suka kalau petang ni. Internet dah laju pun kadang-kadang coverage dia petang je dia jadi slow. Kalau suara saya sekat-sekat ke apa ke maklumkan Okay, sekarang ni dah nampak dah. Okay, saya ulang balik saya ulang balik yang dekat ni, dekat words ni tadi ni. Tadi kita dah sampai dekat ni. So kita dah ada dalam shell ni. MongoDB Shell version 4.4.1. Nanti tengok cursor saya lah. Saya banyak main dengan cursor saya ni. Okay, so yang pertama tadi kita nak tengok ada tak database yang kita dah create. Contoh, kita tulis show DBS. Okay, kalau sekarang ni saya type show DBS, dia akan ada dah. Sebab apa? Dia akan create nanti satu file nama dia Dominoes. Tapi untuk kali ni kita dah create tapi kita tak masukkan data lagi. Jadi file ni tak ada. Okay, jadi kita show dalam ni kosong je lah. Admin, config sebagainya. So that's why sekali saya switch untuk kita nak gunakan satu file nama dia Dominoes. Okay, saya type use Dominoes. Okay, Dominoes boleh letak apa-apa. Tak ada masalah. Okay, nanti next exercise kita boleh letak any name. Okay, so dia akan tulis tu switch to DB Dominoes. Maksudnya kita berada dalam environment database nama dia Dominoes. Okay, so kalau kita tak tahu, saya buka bersama tu, no current working database. Kita type DB. Okay, kita type DB, enter. So kita sekarang ni dalam database yang bernama Dominoes. Tadi kita dah guna. Sekat juga Okay, inilah masalah dah petang ni. Okay, sekarang ni clear tak? Clear. Sekarang ni okey? Okey sir, okey. Okey je sir. Boleh Okey sir. Dah okey dah? Okey dah. Okey. You all kena hadamkan lah dulu sikit. Sebab petang ni dia, saya kata dah, petang dia memang jadi macam ni. Okey, internet laju pun jadi macam ni. Okey. So, dekat dalam words ni nanti, pastikan harus jaga. Okey. So, bila kita tengok nanti korang balik description di sebelah kanan itu. Okay, so kalau saya type DB, maksudnya kita dalam working database yang mana. So kalau saya type DB sekali lagi kat sini, so maksudnya kita berada dalam Dominoes lah, sebab tadi kita dah use Dominoes lagi kan. So jadi kita berada dalam database yang bernama Dominoes. Okay, itu fungsi DB ni. Okay, kemudian kita nak create user. The flow 100% macam apa yang ada dekat nota ni. Okay, so sekarang ni saya type dululah DB dot
Huruf besar, huruf kecil jaga create. Kalau dia ada something wrong tu maksud dia check balik huruf besar, huruf kecil. Okay, create user, bracket, kemudian curly bracket. Okay, boleh enter. Enter kalau nampak dot, 3 dot tu maksud dia itu dia punya next line. Okay, kemudian masukkan user. Okay, ada space kat situ. Double quotation, bracket, double quotation, comma, enter lagi. Masukkan kat bawah tu PWD. Okay, untuk password, right. Kemudian password dia 1, 2, 3, 4. Kemudian ada comma lagi. Okay, enter. Bawah tu dia ada roles. Okay, kemudian kita ada bracket sini. Double quotation, read, write. Double quotation, comma. Double quotation balik. PB admin. Okay, tutup. Dah buka tutup. Ni saya cerita ni. Kalau ada bracket di depan, mesti ada bracket di belakang. Okay, kemudian tutup balik di bawah tu. Curly bracket ni, comma, comma pula, betul, parenthesis and then semicolon. Alright. So sekarang ni untuk yang ni kita nak create. Follow yang ni lah nanti. Follow exactly. Okay, yang ni. Alright. So kena type tu. Kalau yang dia orang nampak saya dot ni, dia enter. Saya tekan enter. Kalau you nak tulis satu baris pun boleh. Okay, kita dah pernah belajar dalam Oracle dulu kan. Boleh tak kita nak tulis ni sebaris? Jawapannya boleh dulu. Pandai-pandai korang lah. Selagi boleh nampak dekat skrin tu, tulislah. Okay, so kita akan create satu user. Nama dia, user dia Brad. Password dia 1, 2, 3, 4. Roles dia adalah read, write and also admin. Jadi kalau kita nampak dekat sini, sebenarnya kita sedang create satu document. Okay, kita sedang create satu document. Dokumen dia lebih kurang macam ni lah. Ni yang dipanggil sebagai document database tadi ni. Okay, so kita dah simpan database tu dalam MongoDB dan kita nak create dokumen tu kita kena buat satu-satu. Okay, perasan tak sekarang ni? Dulu kita guna Windows, kita boleh type, masuk je lah, klik sana, right klik sini, right klik sana. Okay, kali ni kita kena tulis satu-satu. So, kita kena masukkan dokumen by dokumen. Kalau dia ada banyak dokumen, nanti dia akan jadi collection. Ni nak reflect balik apa yang kita dah belajar Monday tu. Okay. So kita ada contoh, ada ISBN, ada title. Okay, patah balik ke sini. Jadi sekarang ni saya dah enter ke belum tadi? Rasanya macam belum enter. Kalau saya enter, dia akan tulis kat situ successfully added user. Ada user, nama dia Brad, ada roles, kemudian ada read write, ada DB admin. Okay. So maksudnya kita dah berjaya masukkan satu dokumen. Dan kita boleh masukkan dokumen lain. Okay, so far semua dengar saya ceritakan ataupun you all buat sambil-sambil tu? Sambil buat. Okay, sambil buat. Okay, siapa yang boleh dapat macam saya buat ni? Boleh tak dapat sir. Yang mana yang tak dapat tu, okay, double check balik. Yang pertama saya kata tadi huruf besar huruf kecil kena jaga. Ataupun memang tak dapat, nak install pun tak dapat. MongoDB pun tak lepas tadi kahwin meh. Dah lepas dah kat tempat yang saya nak buat user password ni kot saya ada typo. Typo kena jaga. Kalau you all salah typo, type balik. Itulah cerita dia. Dulu saya pernah cerita dulu. Kenapa saya tak gunakan skrin hitam masa buat Oracle dulu. Kalau saya guna skrin hitam dulu, rasanya sampai sudah you all tak hantar assignment ni. Okay? Sebab typo sikit je, dia takkan dapat successfully ni. Huruf besar, huruf kecil semua kena jaga. Okay. Alright. So, kalau siapa yang dah dapat, Alhamdulillah lah. Maksudnya kita dah berjaya create satu dokumen. Maksudnya apa yang kita dah belajar masa hari Isnin hari tu, you all dah berjaya buat lah. Kita gunakan apa tadi? Kita dah gunakan MongoDB. So, okay, kita tengok yang seterusnya lah. So, that's why kalau kita nampak sini ni, semua ni based on document. So, maksudnya bila kita nak masukkan line by line, nampak macam susah sangat kan? Macam jenuh lah. Tapi sebenarnya, dia punya advantage nanti kalau data kita banyak, senang kita nak buat analisis lah. Tapi untuk kita sekarang ni, kita tak guna analisis, gunakan MongoDB. Kita nak tengok environment dia sahaja. Sebab kita ada banyak lagi software nak kena install, nak kena belajar ni. Okay, contoh kalau contoh kat sini ni, nak masukkan next line, kena masukkan lagi sekali lah. Type lagi. Sampai sudah lah you kena type kat sini. Satu-satu. Ada typo, ulang balik. Ada typo, ulang balik. Okay, kita pergi yang seterusnya. Alright. Kemudian tadi kita dah buat, tadi yang atas ni kita dah create dokumen. Sekarang ni kita nak create collection. Kan? Sebab bila ada banyak dokumen, kita kena simpan dokumen tersebut di dalam collection. Okay, kita create collection. Follow example yang ini ni. Okay.
DB dot, ni pun huruf besar kita jaga Okay, follow lah saya sambil you pun ada nota kan. Collection, kita bagi nama dia customers. Okay, huruf ada S, tak ada S tu semua tu you all kena jaga. Kali ni memang kena jaga tu betul. Okay, kemudian koma. Okay, that's why dulu tu saya pernah cerita kan, penting tak semicolon ni. Kalau kita guna Oracle, Windows, tak penting. Tak ada pun tak apa, ada pun tak apa. Tapi kalau kita guna skrin hitam, contoh kalau sekarang ni saya tak tulis tu, ada masanya dia tak akan jadi, ada masanya dia akan jadi. Tapi normally kena letak semicolon untuk dia detect that column tu, that statement tu. Okay, yang ini saya tak pasti dia masuk tidak, nanti saya double check balik. Okay, so dia tulis okay satu tu lah, tak ada semicolon pun. Kemudian kita show collection. Kalau ada nanti dia akan nampak kat situ. Collection betul. Okay, so kita dah ada lah, maknanya dia dah masuk lah tu. So kita ada satu collection, nama dia customers. So dalam collection tadi ni, kita dah ada satu dokumen. Tapi sebenarnya dia tak link lagi ni. Okay, kita kena tengok balik apa yang berlaku dekat sini. Okay, untuk hari ni kita tak tengok benda tu. Kita hanya ikut je nota yang ada dekat depan ni dulu ni. Okay, kemudian kita nak drop, kita boleh drop customer tu. Ni contoh kalau kita nak drop customer tu, kita just tulis db.customers.drop. Okay, ni sekiranya kalau kita nak delete lah. Itu kan ada perkataan delete drop tu semua kan. So benda yang hampir-hampir sama. Okay, apa yang berlaku dekat sini ni kita nak delete. So kalau you nak buat, bolehlah drop lah dulu. Nanti kalau tak, nanti kena cerita balik. Okay, kita buat je lah apa yang jadi nanti. Okay, kalau perlu nanti kita create balik lah. db.customers .drop. Okay, sebab benda ni tak ada apa-apa. Okay, kalau true maksudnya dah tak ada lah. Cuba kita show balik collection. Show collection. Okay, dah tak ada lah. So kalau kita show collection, dah tak ada sebab customer tadi kita dah drop. Tapi kalau macam tadi yang atas ni, kita show collection ada customer kan. Okay, now kita nak create semula customers tu tadi untuk kita insertkan another data tadi lah. To create a new document. Ni lain since kita dah drop customer ni, yang atas ni adalah collection. Yang next ni adalah document. Kena bezakan yang mana document, yang mana collection. Okay, so kat sini kita nak create new document in collection customers tadi ni. Okay, tadi kita dah drop ni, kita tengok, kita follow balik example ni, nanti dia ada balik tak. Okay, just type je dulu. Okay, db.customers. Okay, sambil-sambil tu buatlah. Kalau you boleh buat side by side. Okay, you boleh follow saya lah. Insert. Kemudian type betul, semicolon ke, curly bracket ke, apa semua tu kena check betul. First, itu ada underscore, underscore name. Okay, kemudian John. Check balik kalau silap dan sebagainya. Okay, last name, underscore, colon, double quotation, BOE. Okay, tutup balik, bracket, semicolon. Okay. Kalau tak ada apa masalah, dia okey dah ni. Okay. Enter. Alright, so dia kata apa? Right result, insert ada satu. So kalau ada satu, maksud dia dah ada lah tu. Dah ada lah tu. So kita try klik balik. Okay. So kalau saya klik balik show collections, maksud dia dah ada balik dah collection yang nama customer. Walaupun tadi kita dah delete kan. Tadi kita dah drop. Bila drop tadi dah tak ada. Kemudian tapi bila kita create semula, kita nampak balik satu collection, nama dia customer. So maksudnya collection ni kita boleh buat serentak dengan dokumen pun boleh. Kita nak buat collection sahaja kemudian masukkan dokumen pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam case yang kita create ni, kita create dokumen tu berserta dengan collection. Okay. Setakat ni boleh follow tak? Saya tak nak laju-laju lagi. Boleh, sir. Boleh okay, sebab itulah pentingnya kita dah belajar SQL dulu. Kalau tak belajar SQL, you all follow yang ini mungkin lagi lost nanti. So since you all dah pernah belajar Oracle, jadi benda-benda isu-isu yang huruf kecil, huruf besar semua tu saya dah pernah cerita dulu, jadi dia dah tak ada masalah sangatlah. Okay,
Kalau nak insert banyak, macam ni lah. Kalau kita nak insert banyak, kita boleh gunakan this statement. To insert multiple instance document into customer collection. Kalau tak, kena masuk satu-satu macam ni lah. Kita kena masuk banyak ni. Banyak beza dia kat sini je. Nampak tak ni? Beza dia yang ini je. Pada bracket ni. Yang ini tak ada kan? Yang ini dia bracket dengan parenthesis dengan curly bracket. Yang ini dia ada bracket yang ni. Itu je beza. Yang ini untuk main ni. Tambah yang itu je. So nanti orang boleh buat banyak. Koma-koma je lah. Okay. Alright. Next. Kita cuba update. Kita cuba update. So untuk update apa, dan panjang sikit ni. Kata apa? To update an existing document, better use the object ID or some unique field to identify the document. Okay, so kita kena pastikan kita gunakan and not if the first name and last name was not added to the update, then it will be lost and only gender will be the value. To overcome having to retype the entire document when updating, we can use set ni. Okay, kita gunakan yang ni dulu ni. So nampak tak? Sini ada beza ni. Sini ada underscore ni. Sini tak ada. Okay, kita cubalah. Kita cuba untuk update ni. Apa jadi? Okay, DB. Salah. Okay, DB dot customers dot update. Okay, kemudian curly bracket, first name John. Okay, tutup balik, comma, enter. Okay, another curly bracket ni. First name John. Okay, so kita ada lagi first name kat situ. Okay, John. Comma. Boleh dengar suara saya? Takut kasi cakap seorang-seorang ni. Last name Doe, comma, and gender. So kita nak update gender je lah dalam ni. Okay, gender. Okay, double check betul-betul lah. Saya pun kalau type ni pun kadang-kadang dia takut buat mistake. Okay, tutup balik, semicolon. Okay, DB customer.update first name, jangan betul, John, comma, first name, John. Okay, comma, last name, Doe. Okay, kemudian gender, male. Alright, enter. Okay, so dekat sini right result ni 000 ni. Okay, smart dia disebut tadi lah. Kadang-kadang kita kena double check. Betul ke tak betul nama yang kita insert, kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia tak. So that's why kita kena hati-hati lah bila kita nak update. Kalau kita nak banyak, nanti kita boleh guna set saja. Okay, so kita tengok balik show pergi tempat lain pula ni. Kita masih lagi ada collection kat sini, customer tadi ni. Okay, kita tengok dah yang seterusnya, kita update apa pula ni. Okay, DB, pizza, size, update, size, regular, set price. Okay, yang ini kalau kita nak update juga ni. To set, update, replace an existing name ataupun value. Kita boleh gunakan konsep macam ni. So, untuk ni tak ada. Dan kita boleh set to new name atau value in existing document without having to retype its entire content. Okay, kita akan gunakan yang ini. Dan juga kita ada banyak lagi kat sini to buat increment, to remove, delete, find dan sebagainya. Okay, kita cuba yang find ni lah. DB find, DB customer.find. Okay, kita cuba yang ni bawah tu. Okay, DB dot customers dot find. Okay, semicolon. Okay, so kita dah nampak tadi ni. Bila kita find, kita ada nama tadi, first name John, last name Doe. Sebab yang ini tadi dia tak modify, dia tak update pun sebab dia punya dapat tak ada underscore dengan tak ada underscore tadi tu. Ada beza kan? Bila kita update tu kena double check betul lah. Yang ini first name ni ada underscore yang kita masuk awal tadi ni. Yang kita update tadi ni tak ada. So kena double check. So bila kita find tadi, kita jumpalah kita punya collection tadi tu ataupun dokumen ni tadi, first name John, last name dia Doe. Okay, dalam dokumen customer. Okay,
Ni tujuan dia untuk kita buat find. So kalau kita nak find spesifik, kita boleh find apa-apa sajalah. Mungkin meals ke, okay. Kemudian kita nak find gender, kita nak find ID. Okay, dengan syarat yang ini you all kena follow balik lah. Okay, untuk yang seterusnya, tadi kita habis kat sini, saya start sampai kat sini. Nanti you all kena ulang balik proses ni. Kalau dah buat nanti kena follow balik. Okay, ataupun kalau nak tadi bagi nama lain untuk test balik NoSQL ni. Buat balik sampailah habis ni. Kita jumpa dia sampai dia boleh find. And last nanti dia boleh print. Okay, dia boleh print. Okay, so dekat sini ni dia ada print, dia kata apa, to print lah dari db customer.find for each function document print customer name plus first name dan sebagainya. Okay, yang ini seolah-olah macam kita nak keluarkan dia sebagai satu output untuk nak print ni. Okay, so that's why saya nak nanti ini saya nak jadikan sebagai your punya exercise, tak perlu hantar lah. Buat balik, habiskan daripada awal ni sampai habis. Follow je dengan syarat jaga huruf besar, jaga huruf kecil. Okay, sampailah dekat find tu. So hopefully tak ada clock error dan dia boleh jumpa apa yang kita nak ni lah. Okay, so untuk hari ni objektif saya ni quite simple. Saya nak you all at least dah faham konsep yang ni lah. Kita ada dokumen dan kita boleh store dokumen kita ni sebagai satu database. Kita gunakan MongoDB hari ni. Kita dah tengok sedikit example, minggu depan kita sambung lagi. Minggu depan kita tengok another exercise ataupun another examples. Kita akan buat sama-sama lah. So maknanya kita ada masa untuk buat je. Tak adalah nanti nak install lah ni. So kita ada banyak masa minggu depan untuk kita buat balik. So untuk hari ni objektif dia dah settle lah. Satu, kita install. Yang kedua, kita nak open MongoDB tu. Open MongoDB. Okay, yang ini open MongoDB. Kemudian kita dah buat dia punya insert, update dan sebagainya. So kalau tengok dekat sini ni, ingat lagi tak perkataan anomali dulu? Anomaly. Kita ada insertion, deletion dan juga updation, update. Okay, so kita dah cuba apply benda tu. Okay, dan saya tak habiskan cerita dia ni, saya nak you all buat semula. Pastikan buat semula. Okay, sebab ada exercise nanti kami susun, bukan yang ini saya nak you all follow je one by one, baca balik sampai habis. Nanti minggu depan kita akan buat another example dan insyaAllah saya rasa ada, nanti saya cari ada exercise sikit lah untuk MongoDB ni. Okay, so siapa yang tak boleh buka langsung setakat apa yang saya dah buat petang ni? Yes. Saya install version yang paling bawah tu kan. Tak boleh juga. Aku masalah PC ni Ini macam rare ni. Ada terbuat apa-apa ke masa hantar dulu tu? Saya rasa dia ada kacau lah Windows version. Itulah Windows version dengan tu mungkin ada kacau ni. Dia sampai satu. Ya? Prosesor biasa dia tak mengganggu. Dia biasanya dia version Windows tu. Setakat ni saya tak jumpa lagi kes macam ni. Dia kalau sebab dia ada banyak version kat situ. Dah cuba satu-satu tak? Dah. Dia tulis apa? Dia tulis apa? Semua tak boleh. Semua tak boleh. Maknanya masa nak install tu pun tak boleh. Ya, sini apa laptop saya Intel Arc. Okey, rasanya dia tak ada isu lah tu. Tapi macam mana, cuba nanti, last resort, restart dulu ataupun shutdown. Clearkan semua, shutdown lah better. Kemudian cuba install balik. Boleh? Nanti try balik lah. Kalau tak boleh nanti saya cuba. Ataupun nanti cuba Google. Tengok kenapa tak boleh. Intel R ni ada config tak dengan MongoDB tu. Tengok pada prosesor dia tu. Lepas tu tengok juga ada 64 bit ke 32 bit. Yang Windows tu. 32. Confirm 32. Okey. Sure Kalau 32 dah double check balik. Mungkin dekat MongoDB tu dia kebanyakannya 64 bit. Okey, so kalau tengok macam ni contoh dekat this PC ni, properties. Okey, double check yang mana yang boleh install, tak ada isu lah kat sini ni.
system type ni, 64 bit ke ataupun 32 bit. Okay, mungkin boleh search MongoDB yang 32 bit. Takut dia tak compatible yang ini je ni, 64 dengan 32 ni. Okay, tu antara mungkin isu. Dia processor ni dia jarang effect. Dia akan effect dekat system type ni. Okay, boleh Syaril? Kalau tak nanti mungkin kalau nak test ke, pinjamlah abang ke adik ke yang mana ada PC lain, cuba install. Sebab dia tak berat sangat ni. Boleh? Boleh. Alright, okay. Boleh. Okay, so ada soalan lain tak? Ada soalan lain tak nak tanya? Sir, saya nak tanya, Sir. Okay, boleh. Sir nak tanya, ni kalau kan tadi Boleh. buat yang dalam, kan kita buat sampai find kan, Sir ada skip nyampai remove ke delete lah. So kalau macam kita new delete kat bawah find tu boleh je kan, Sir? Lepas Boleh. Dia jumpa tak jumpa je lah. Dia tak kisah. Tak kisah. Dia tak apa, dia yang penting dia jumpa tak jumpa je. Okay, betul-betul saya ni. Tapi saya rasa tak kisah. Kalau ada data dia kata dia akan show lah. Kalau tak ada data kita dah delete kat atas tadi, maknanya dia kata tak ada lah. Yang penting jangan keluar error lah. Okay, ini boleh? Boleh. Dia yang penting dia kalau kita okay, tak dengar. Ulang balik? Boleh. Boleh Boleh. Okay, sebab tu untuk yang DOS version ni you all kena jaga huruf besar, huruf kecil, space, double space, in between tu semua tu kena jaga. Kalau silap dia satu, syntax error, you all klik mungkin dapat result tapi nanti macam saya pernah cerita dulu kan. Mungkin dapat result tapi result dia tak sama. Sebab ada yang space, ada yang tak ada space. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Kat sini you akan nampak impact dia apa yang saya cerita dulu tu. Masa kelas 501 dulu. You akan nampak impact dia bila kita buat guna skrin hitam ni. Buat space, tak ada space, semua nanti akan effect. Okay? Alright, ada soalan lain? Okay, nanti saya akan bagi semulalah untuk ni saya akan mungkin kalau paling kuat di Jumaat lah kot. Saya cuba kalau sempat besok saya buat, saya akan compile balik masuk dalam YouTube. Tapi kalau boleh skip mana yang kita borak-borak tu boleh skip lah nanti tengok tu. Mana yang part yang saya buat tu boleh refer balik. Okay? Setakat ni ada soalan tak? Okay, yang ini boleh tutup. Boleh tutup. Okay. Sekarang ada dekat sini ni. Alright, so kalau satu cara lah, harap-harap dekat PC saya ni boleh lah. Saya dah cuba dekat PC lain. Okay. Daripada you all nak kena CD, dir kan, buka dekat Windows ni. Okay. Pergi cari Mongo ni, yang ruangan dalam bin ni tadi ni, double klik je. Terus dia pergi balik dekat shell tu tadi. Sebenarnya ni cara shortcut dia tadi ni. Saya saja je tunjuk cara panjang tadi, bagi korang pening sikit. Bukan pening lah, sebenarnya saya nak you all nampak perbezaan tu, susah ke senang gunakan DOS version ni. Sebab dulu saya pernah cerita masa 501. Okay, so sebenarnya kalau nak buka shell ni simple je. Nampak tak saya buat apa tadi? Double klik je dekat Mongo tadi ni, itu boleh pergi. So tu boleh buka dekat shell ni. Tak payahlah nak CD, dir tadi tu. Itu je lah. Ini untuk penutup lah untuk hari ni. Kan takut kau sumpah saya je kan hari ni kan. Pasal tak tunjuk cara senang je. Tapi tak apalah. Kadang-kadang biar kita tunjuk cara susah dulu. Nanti baru kita appreciate cara senang ni. Okay. So kita double klik. Kat sini kita dah boleh lah kalau kata show DBS kan. So saya ada lebih nama satu file nama domino tadi. Kan kita dah create tadi domino kan. Okay. DB. Okay, kita ada satu DB nama dia test kat sini contoh. So nanti dia adalah. Okay, nanti kita akan tengok beberapa terms lah yang kita boleh gunakan dalam ni, insert ke DB ke test ke show ke update ke. Okay. Tapi untuk hari ni saya rasa saya dah settle lah untuk hari ni. So saya nak you all ulang semula. Yang mana yang tak sempat buat tadi, mungkin follow saya tadi saya dah skip. Okay. Ulang semula. Kalau rasa tak nak guna nama Domino's ni, guna nama lain. Itu saja. Yang lain boleh follow lah. Okay. Ataupun collection tadi tak nak guna nama customer, tukar nama collection je tadi. Yang lain boleh follow. Yang lain boleh follow. Sebab takut nanti kan you all confuse pula dengan yang dah terbuat ikut saya tadi ni. Tukar nama collection, tukar nama database ni. Okay. Yang ni pun tak pernah cerita lah database, bla bla bla. Itu semua tu cerita 501 dulu. Dengan syarat you all dah boleh imagine apa yang kita sedang buat sekarang ni. Cuma keyword untuk hari ni, penutup untuk hari ni, kita dah tengok structured dan hari ni kita tengok unstructured. Okay. Kalau structured kita gunakan SQL,
hari ini kita tengok unstructured, kita gunakan NoSQL. Okey, setakat tu dulu untuk hari ini. Nanti kita ada benda lain, video, teks, okey, nak gunakan rapid miner, macam-macam lagi. Ni baru minggu yang keempat, saya dah pernah cerita. Mungkin banyak installation kita kena buat dan hopefully PC masing-masing tu tak meragam lah. Saya harap PC tak meragam. Tapi sebenarnya benda yang kita cuba tunjuk ni semua benda yang light je, maksudnya benda yang ringan-ringan je. Banyak software boleh guna tapi kita tunjuk yang ringan je lah supaya you all dapat idea. Nanti kalau kerja kan nak guna apa terpulang. Yang penting dah dapat idea. Nak guna NoSQL, okey ni kaedah dia. Nak guna ni kaedah dia. Software ada macam-macam dekat market. Okey. Yang ini tak ada apa dah. Kalau kata nak tutup je lah kat sini ni. Tak risau lah. Alright. So with that saya rasa ada soalan tak? Soalan lagi sikit lah 1 minit. Sampai 3.40 saya stop. Ada soalan lagi tak? Siapa yang langsung tak berjaya buat? Saya dah pumpang dekat sejam setengah dah ni. Langsung tak berjaya buat. Tak ada At least boleh buka MongoDB tu pun dah good enough lah. Untuk hari ni. Boleh? Boleh? Ada soalan tak? Tak ada soalan je. Dah kenapa ni semua senyap ni? Ke saya cakap seorang-seorang? Tak ada soalan. Okey. Dengar tak saya cakap ni? Takut saya cakap seorang-seorang je dah petang-petang ni. Dengar saya cakap. Dah ada geng saya juga lecturer ni, dia bercakap seorang-seorang dia kata dekat sengaja dia cakap seorang-seorang. Rupanya dia yang terputus. Rupanya dia yang terputus. Dan korang tak boleh tahu. Okay. Alright. So itulah saya tak boleh lebih-lebih dengan saya cakap kan tak berhenti ni kan. Okay. Then saya stop dulu. Alright. So thank you very much. Okay. Kita akan jumpa pada hari Isnin minggu depan lah. Kita sambung sedikit lagi NoSQL. Right. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you.